Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harapkan semua anak-anak murid berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita masih meneruskan dengan unit 7, tajuk kelajuan. Dan pada kali ini cikgu akan membincangkan bagaimana mengira kelajuan. Kelajuan pergerakan sesuatu objek ialah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam satu unit masa. Cuba perhatikan situasi A dan situasi B. Situasi A, menaiki basikal dengan jarak 25 meter mengambil masa 5 saat. Situasi B, menaiki kenderaan yang sama tetapi jaraknya ialah 50 meter, masanya ialah 10 saat. Berapakah kelajuan bagi kedua-dua situasi ini? Situasi A dan B menunjukkan bahawa jarak pergerakan bertambah apabila masa bertambah. Maksudnya di sini, situasi A, untuk bergerak sejauh 25 meter dia mengambil 5 saat. Situasi B, dia 50 meter. Tambah lagi 25 meter, maknanya dia mengambil masa 10 saat. Jadi, kedua-dua murid ini bergerak sejauh 5 meter bagi setiap 1 saat. Oleh itu, kelajuan mereka adalah sama, iaitu 5 meter per saat. Unit dia meter sebab jarak dia gunakan meter dan masa dalam saat. Bagaimana kelajuan dikira? Okey, di sini cikgu akan menunjukkan dengan menggunakan formula segitiga piramid. J di bahagian atas, J untuk jarak, K untuk kelajuan, M untuk masa. Jika dia berada di atas dan di bawah, simbol yang digunakan ialah bahagi. Dan antara K dengan M kena darabkan jika dia bersebelahan. Okey, untuk dengan lebih jelas, jarak sama dengan kelajuan darab dengan masa. Jika kita ingin mencari jarak, kita kena darabkan kelajuan darab dengan masa. K darab dengan M. Jika ingin mencari kelajuan, kita kena bahagikan jarak dan masa. Untuk kelajuan, jarak bahagi masa. Untuk mengira masa pula, bahagikan jarak dengan kelajuan. Kita mulakan dengan beberapa soalan bagaimana cara menentukan kelajuan, jarak dan masa. Okey, untuk soalan yang pertama, bagaimana cara menentukan kelajuan? Kereta api ini mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 200 km. Berapakah kelajuan? Okey, soalan ini menentukan kelajuan. Berapakah kelajuannya? Gunakan formula segitiga piramid untuk mencari kelajuan, jarak bahagi dengan masa. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa
Jaraknya ialah 200 km dan masanya ialah 2 jam. Jadi 200 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 100 dan unitnya ialah kilometer per jam. Soalan yang kedua, seekor singa berlari sejauh 162 km dalam masa 2 jam. Berapakah kelajuannya? Jadi bagaimana mencari kelajuan? Gunakan formula yang sama. Kelajuan bersamaan jarak bahagi dengan masa. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jaraknya ialah 162 km, masanya 2 jam, bersamaan 81 km per jam. Soalan yang ketiga. Untuk menentukan jarak. Contoh soalan menentukan jarak. Jika kereta mainan Amir bergerak pada kelajuan 3 meter per saat, berapa jauhkah kereta tersebut boleh bergerak dalam masa 5 saat? Soalan ini berapa jauhkah? Jauh tu maksudnya jarak. Jadi kita gunakan formula untuk mencari jarak. Kita darabkan kelajuan darab dengan masa. Jarak bersamaan kelajuan darab masa. Kelajuannya ialah 3 meter per saat darab dengan 5 saat. Jawapannya ialah 15 meter. Unit yang sama, saat, kita buang, jadi tinggal 15 meter sebab dia nak jarak. Soalan yang keempat, Lee menunggang motosikal pada kelajuan 70 km per jam. Berapa jauhkah perjalanannya dalam masa 2 jam? Berapa jauhkah? Jauhkah tu maksudnya ialah jarak. Untuk mencari jarak, kita darabkan kelajuan darab dengan masa. Jarak bersamaan kelajuan darab masa. Kelajuannya ialah 70 km per jam darab dengan masa 2 jam. Unit yang sama, jam buang, dan jawapannya ialah 140 km. Soalan yang kelima adalah soalan untuk menentukan masa. Seekor kura-kura boleh merangkak dengan kelajuan 5 cm per saat. Berapa lamakah masa yang diambil jika kura-kura itu bergerak sejauh 200 cm dengan kelajuan tersebut? Gunakan formula yang sama. Soalan ini untuk mencari masa. Jadi, jarak bahagi dengan kelajuan. Masa sama dengan jarak bahagi kelajuan. Jaraknya ialah 200 cm. Kelajuannya ialah 5 cm per saat. Unit yang sama, cm. Kita buang, tinggal saat sebab kita nak cari masa. Jadi jawapannya ialah 40 saat. Contoh soalan yang terakhir. Sebuah kereta api kelajuan tinggi bergerak dengan kelajuan 200 km per jam. Berapa lamakah masa yang diambil untuk bergerak sejauh 500 km? Soalan ini untuk menentukan masa. Gunakan formula untuk mencari masa. Kita akan bagikan jarak bahagi dengan kelajuan. Masa bersamaan jarak bahagi kelajuan. Jaraknya ialah 500 km. Kelajuannya 200 km per jam.
unit yang sama seperti biasa, buang. Jadi jawapannya ialah 2.5 jam. Contoh soalan kebat. Ukuran 50 cm adalah lebih panjang daripada 30 cm. Jika dibandingkan 50 cm per saat dengan 30 cm per saat, kelajuan manakah yang lebih laju? Mengapa? 50 cm per saat lebih laju daripada 30 cm per saat. Ini kerana jarak pergerakan bagi 50 cm per saat adalah lebih jauh dalam masa 1 saat berbanding 30 cm per saat. Akhir sekali, untuk info dan sebagai pengetahuan, haiwan yang paling laju di darat ialah cheetah yang boleh mencapai kelajuan 100 km per jam. Kita lihat cheetah sangat laju bila berlari, tetapi ada yang lagi laju daripada cheetah, iaitu haiwan sailfish yang tinggal di laut yang boleh berenang dengan kelajuan 110 km per jam. Kelajuan ini sama seperti kenderaan yang bergerak di highway dengan kelajuan yang dibenarkan iaitu 110 km per jam. Inilah rupa ikan sailfish yang boleh bergerak sangat laju. Tetapi ada yang lagi laju yang boleh mengalahkan kedua-dua haiwan ini, iaitu peregrine falcon merupakan haiwan yang paling laju di dunia dan mampu terbang dengan kelajuan 322 km per jam. Maknanya lebih kurang 3 kali ganda lajunya daripada ikan sailfish. Inilah rupa burung. Ya, dia adalah sejenis burung yang boleh bergerak dengan sangat laju. Itu saja untuk hari ini. Diharapkan dengan penerangan yang cikgu bagi, kamu telah faham dan banyakkan latihan. Sekian saja. Assalamualaikum.